Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan penjodoh bilangan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Begitulah tajuk kajian kumpulan isi Cikgu Syamimi. Video ini akan merungkai segenap aspek kajian kami. Sebelum tirai dibuka, molek kiranya saya memperkenalkan dahulu satu persatu para pengkaji kumpulan kami. Kamera. Hai, nama saya Zati dari Kuala Lumpur. Batang halban dibawa ke rumah. Hendak dirikan sebuah taman. Bahasa kebangsaan milik bersama. Kita ungkapkan sepanjang zaman. Hai, nama saya Adam. Saya berasal dari Bangi. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Hai. Nama saya Nurul Fizzah, bukan Mira Fizzah tau. Busuk di hutan, sarang kelekatu, angsana tumbang, terkejut tempuak. Berbahasa kebangsaan, saban waktu, makin berkembang keseratan benua. Hai, saya Arifuddin, Sedayarawan Selangor. Bahasa Melayu bangsa berbudi, bahasanya indah, bicaranya murni. Jika Melayu, jaga pekerti, bahasanya akan terus dipandang tinggi. Hai, nama saya Syuhada. Saya berasal dari Perak. Ikan cerami muat ke kandar. Selepas makan, mandi di telaga. Ucapan difahami, wasangka terhindar. Bahasa kebangsaan penyatu warga. Saya pengkaji yang terakhir. Nama saya Muhammad Kamal bin Jipri. Saya berasal dari Perak. Dari Bentar ke Kota Gelangi, singgah di Jengka, membeli toman. Bahasa kita martabatnya tinggi. Lingua franca berzaman-zaman. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang kata nama mengikut maksud. Penjodoh bilangan dalam bahasa Inggeris dipanggil collective nouns. Collective nouns ialah kata bilangan yang digunakan untuk menunjukkan sekumpulan individu atau benda. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apakah objektif kajian ini? Objektif yang pertama, mengenal pasti persamaan penjodoh bilangan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Objektif yang kedua, mengenal pasti perbezaan penjodoh bilangan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebelum mengulas lebih lanjut tentang kajian ini, mari kita imbas kembali sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dalam kelompok Nusantara di bawah keluarga Austronesia. Pada abad ke-7, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan oleh Kerajaan Melayu di Sumatera. Selepas kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam Perkara 152. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa rasmi pemerintah, bahasa perdagangan, bahasa perhubungan antarabangsa dan bahasa ilmu pengetahuan. Filza, saya tengok taris batang pokok. Wow, do you mean there is a tree? Yes. Filza, banyaknya helai daun. Oh, you are right, there's a lot of leaf here. Cuba tengok ni, ada satu bunga. Then I have a flower too. Berdasarkan video pertama tadi, dapatan kajian menunjukkan penggunaan penjodoh bilangan untuk pokok, daun dan bunga. Dalam bahasa Melayu, imbuhan awalan se digunakan untuk merujuk bilangan satu, manakala bahasa Inggeris menggunakan e. Penggunaan e dalam bahasa Inggeris tidak perlu diikuti dengan penjodoh bilangan lain. Namun begitu, penggunaan imbuhan se dalam bahasa Melayu perlu diikuti dengan penjodoh bilangan seperti batang, helai dan kuntum. Selain itu, bahasa Melayu menggunakan perkataan banyak, tetapi bahasa Inggeris menggunakan perkataan a lot of.
This water is very refreshing. Do you want some? Tak mengapa, saya ada sebutan air terminum. Saya ada sebuah buku tentang geografi. I also have a book. It is about physical education. There is a pile of rubbish here. Yelah, ada selangkah sampah kat sini. Video kedua menunjukkan penjodoh bilangan untuk pen, buku dan sampah. Dalam bahasa Melayu, penjodoh bilangan untuk pen ialah batang, tetapi dalam bahasa Inggeris hanya menggunakan a. Begitu juga untuk buku. Bahasa Melayu menggunakan penjodoh bilangan buah, tetapi bahasa Inggeris menggunakan a. Penjodoh bilangan untuk sampah pula dalam bahasa Melayu ialah longgok, manakala bahasa Inggeris menggunakan a pile of untuk sampah. Kamu semua nak tahu tak? Saya sukalah berbual dengan kamu dekat sini. Pemandangan kat sini lawa. Ya, betul tu. You are right. This place is really amazing to hang out together. Kamu semua cuba tengok tu. Oh, ada sekumpulan angsa palsu lah. Amazing. There's a group of fakes one here. Izzati. Apa berjodoh bilangan bagi cendawan? Oh, penjodoh bilangan bagi cendawan ialah sekaki cendawan. But in English, we call it a troop of mushroom. Video 3 menunjukkan penggunaan penjodoh bilangan untuk angsa dan cendawan. Penjodoh bilangan untuk angsa ialah kumpulan atau gerombolan, manakala dalam bahasa Inggeris, penjodoh bilangan untuk angsa ialah a group of. Kaki pula merupakan penjodoh bilangan bagi cendawan, manakala penjodoh bilangan dalam bahasa Inggeris bagi cendawan ialah a troop of. We are a class of boys. Kami tak suka sekumpulan lelaki sebab kami sekumpulan perempuan. EU, we also don't like a bevy of girls. Oh no, we are a group of students. Betul tu, kita kan sekumpulan pelajar. Kami ada suka tak pijirin. Ambillah kongsi-kongsi ya. Thank you for a box of cereal. We also have a bouquet of flowers for all of you. Terima kasih. Cantiknya jamban bunga ni. Video terakhir pula menunjukkan penggunaan penjodoh bilangan untuk lelaki, perempuan, pelajar, bijirin dan bunga. Dalam bahasa Melayu, terdapat satu penjodoh bilangan untuk menunjukkan jumlah manusia atau orang, iaitu kumpulan. Tetapi dalam bahasa Inggeris terdapat banyak kategori penjodoh bilangan seperti a blush of, a bevy of, a group of. Bagi bijirin pula, penjodoh bilangan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu adalah sama, iaitu kotak. Penjodoh bilangan bahasa Melayu bagi bunga ialah jambangan atau jambak, tetapi penjodoh bilangan bahasa Inggeris bagi bunga ialah a bouquet of. Kesimpulannya, terdapat persamaan dan perbezaan penjodoh bilangan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perbezaan inilah menunjukkan variasi dan keunikan sesuatu bahasa. Semoga kajian ini memberi manfaat kepada pembaca dan pendengar. Sekian, wabillah.